gementarlah hati mereka kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, sama ada ayat yang maqru'ah dibaca ataupun ayat yang manzurah yang dipertontonkan, diperlihatkan oleh Allah, zadatuhum imana, maka bertambah iman mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka mereka bertawakal. Ini sifat orang beriman, kata Allah. Orang yang benar-benar beriman, disebut nama Allah, gemetar hati, takut ke Allah, takut kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita mempermainkan nama Allah Subhanahu wa taala ataupun ayat Allah. Bila disebutkan, dibacakan ayat-ayat Allah, ayat Allah ni ada dua, satu yang maqru'ah yang tersebut dalam Al-Quran, yang kedua manzurah yang dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesarannya Allah pertontonkan. Baru-baru ni berlaku di perairan Sabah, no? Satu letupan yang kuat menggegarkan rumah. Apa jadi? Berbola api katanya, jenis meteor lah juga, ya? Pukul 11 pagi meletup dengan letupan yang sangat kuat menggegarkan rumah. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan, jadi orang beriman ni bila diperlihatkan tanda kebesaran Allah, dibaca atau dipertontonkan tanda kebesaran Allah, bertambah imannya. Mereka juga mendirikan sembahyang dan mendermakan sebahagian dari apa yang kami kurniakan kepadanya. Mereka lah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya dan dengan sesempurnanya. Surah Al-Anfal ayat 21. Hadis Nabi SAW, hadis yang ke-14, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas, ini Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga aku menjadi seorang yang dikasihi olehnya lebih daripada ibu bapanya, anak pinaknya dan manusia seluruhnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi hadis yang ke-14 ini Nabi SAW menjelaskan iman yang sempurna itu dari sudut kasih sayangnya meletakkan Nabi SAW sebagai makhluk yang paling dicintai berbanding mak pak, berbanding anak-anak, berbanding manusia seluruhnya. Cinta ini, kata Imam Ibn Taymiyah, dalam bab makam ibadah dia mesti ada cinta. Kita solat dan kita patuh perintah Allah, tapi kalau tak ada cinta, dia kata tak duduk dalam makam ibadah solat kita. Maksudnya kita semayang tapi rasa terpaksa. Cinta ni orang akan buat nak menunjukkan dia suka. Contohlah orang bercinta lah, orang sayang anak, kan? Kita kena sara anak kita, kita tak rasa terpaksa. Kita seronok nak nafkahkan anak kita. Kita seronok nak menafkahkan isteri kita. Kerana apa? Kerana kita cinta. Bukan rasa terpaksa. Tak ada rasa terpaksa. Tak payah minta pun kita akan bagi. Tiap kali anak nak pergi sekolah, kalau anak sekolah kita bagi duit. Anak tak payah minta, kita bagi. Kenapa? Rasa tanggungjawab, rasa cinta kita kepada Allah SWT. Dalam solat pun, dalam ibadat pun dia kena macam tu, kata Imam Ibn Taymiyah. Dia mesti ada dua unsur, iaitu pertama sekali patuh, yang kedua cinta. Bila orang cinta pada Allah, cinta pada Rasul, dia buat apa Allah suruh, buat apa yang Rasul suruh, dia bukan kerana terpaksa. Kerana dia nak membuktikan dia ni hamba Allah, dia nak membuktikan dia ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia buat ni bukan kerana dia terpaksa.
tapi kerana dia nak menunjukkan kasih sayang, supaya kita sayang isteri, kita sayang anak, kita bagi bukan kerana terpaksa, nak menunjukkan kita sayang. Hari jadi isteri kita bagi hadiah, atau apa-apa je lah, kita bagi tu bukan kerana terpaksa, tapi nak menunjukkan kasih sayang kita kepadanya. Begitu juga dengan Nabi SAW, dengan malah apa lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis yang ke-14 ini menegaskan bahawa hakikat iman seseorang tidak akan sempurna melainkan apabila ia mengutamakan kasihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sedia maklum bahawa sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu tertarik hatinya, menghargai, mencintai, suka, berkenan atau kasih kepada sesuatu perkara atau seseorang, ada kalanya kerana suatu perkara atau seorang itu memberi kepadanya. Antaranya yang pertama, keseronokan atau kesedapan kepada panca inderanya, seperti rupa yang cantik, suara yang merdu, bau yang harum, makanan atau minuman yang lazat, dan pakaian atau tubuh badan yang halus lembut. Kita suka ni sebab benda tu kita tengok kita seronok, boleh menyedapkan kita. Yang kedua, ketenteraman dan kesukaan kepada jiwa dan fikirannya, seperti amal ibadah yang soleh, budi bahasa yang mulia, dan ilmu pengetahuan yang berguna. Kita suka pada benda tu sebab dia bagi kepada kita ketenteraman, dia bagi kepada kita ketenangan jiwa, jadi kita pun suka. Dan yang ketiga, keselamatan dan kebahagiaan kepada keadaan hidupnya dunia dan akhirat, seperti harta benda, anak pinak, kaum keluarga dan kawan teman. Kita suka sebab bila kita dapat benda tu kita rasa selamat. Orang tu tolong kita bagi keselamatan kepada dunia dan akhirat. Kalaulah salah satu dari sebab-sebab ini menjadi daya penarik hati seseorang, maka tentulah lebih kuat dan lebih mendalam tertariknya hati seseorang itu kepada sesuatu perkara atau seseorang yang ia percaya ada padanya semua sebab-sebab yang tersebut. Sebab seronok, sebab tenteram jiwa, sebab keselamatan, semua ada pada seorang tu, dan tidak terhimpun sebab-sebab daya penarik itu pada makhluk yang lain daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita seronok berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tenteram jiwa kita dengan apa yang dia bawa, kita rasa selamat bila ikut dia. Maknanya semua benda yang menjadi faktor penarik seseorang kepada satu benda ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, tidak sempurna iman seseorang selagi ia tidak cinta kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak suka dan tidak berkenan kepada apa yang dibawanya, dan tidak menghargai ajaran-ajarannya. Tak sempurna iman kalau kita tak kasih kepada Nabi, tak suka pada Nabi, tak berkenan kepada apa ajaran yang dibawa oleh Nabi, tak menghargai ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sempurna iman kita. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu insan yang sangat mulia, yang Allah kirimkan kepada kita, yang Allah turunkan kepada kita ni untuk menyelamatkan hidup kita. Oleh sebenarnya cinta kasih kepada Rasulullah SAW ialah suka dan berkenan, mematuhi suruhannya dan meninggalkan larangannya. Seorang walau siapapun apabila ia mengetahui satu perkara yang dapat menarik hatinya dan keredaan orang yang dikasihnya, seperti isterinya atau sahabatnya atau ketuanya, tak dapat tidak ia akan melakukan perkara itu dan menyempurnakannya. Kita tahu kata isteri kita suka satu benda, kita akan buat sebab nak menarik perhatiannya. Kita suka, kita tahu kata bos kita suka satu benda, kita akan buat sebab apa? Sebab nak menarik perhatiannya. Begitu jugalah bila kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi suka apa? Antara yang Nabi suka bila kita banyak berselawat, tuan-tuan. Dalam satu hadis yang panjang, seorang sahabat tanya pada Nabi, apa zikir yang paling baik? Nabi jawab, selawat. Beberapa kali Nabi jawab selawat, malah mengatasi zikir-zikir yang lain. Maknanya kita kena banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi orang yang cinta kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sudah tentu tidak ada suatu perkara pun sama ada dari urusan dunia atau agama yang wajib disegerakan mengerjakannya lebih daripada melakukan apa yang disukai dan diredai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tahu Nabi suka apa, kita akan buat terus. Suka dan berkenan yang tersebut adalah dari kewajipan agama yang diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim ayat 24 surah At-Taubah yang bermaksud, katakanlah, wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu kasihi dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agama, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azab siksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ashiratukum aw azwajukum. Ayat dalam surah At-Taubah. Jadi tuan-tuan, balik pada kita hari ini, cinta kasih kita kepada Nabi SAW, dia mesti dibuktikan. Pembuktian cinta ini adalah dengan melaksanakan apa yang Nabi SAW suruh, meninggalkan apa yang Nabi SAW larang, dan kita bersegera buat. Bila kita tahu kata satu-satu benda Nabi suruh, satu-satu benda Nabi suka, lalu kita buat, ini yang menyebabkan kita membuktikan diri kita ini betul-betul sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak tuan-tuan, kalau kita baca hadis-hadis Nabi, tuan-tuan, kalau boleh di rumah bagi ada satu kitab yang menceritakan tentang keseluruhan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik fizikalnya, baik amalannya, baik semua seluruh kehidupannya. Bagi ada kitab yang ditulis yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi, diambil daripada hadis-hadis Imam At-Tirmizi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa nama kita? Syama'il Muhammad, Syama'il Muhammadiyah. Bagi adalah di rumah kita satu kitab ni, kita kenal rambut Nabi lagu mana, badan Nabi lagu mana, semua dia cerita daripada A sampai Z tentang Nabi. Bagi ada sampai ubat Nabi 7 urat pun dia cerita. Macam mana Nabi makan, macam mana Nabi tidur, semua ada. Jadi bila kita tahu yang ni, kita cubalah ikuti mana yang kita mampu. Paling kurang kita betul-betul kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, insya-Allah. Seterusnya tuan-tuan, kita masuk pada kitab Fardhu Ain. Itu sampai sunat hayat. Saya takut saya tak tersilap tanda. Sunat hayat itu banyak, di antaranya sampai itulah. Hari itu kita dah lepas sunat ab'ad yang kita baca sampai bab doa qunut tu. Tuan-tuan balik carilah maksud doa qunut. Bila kita baca, kita lebih khusyuk. Dan sejarah doa qunut saya dah sebut sikit hari itu. Hari ini sunat hayat. Sunat hayat itu banyak, di antaranya. Bila sebut macam ni maknanya banyak lah. Kalau kita gabung daripada banyak kita akan jumpa banyak sunat-sunat di dalam solat yang maksud daripada Nabi SAW. Cuma kita ambil ni yang masyhur, yang disebutlah kitab ni yang masyhur. Yang pertama, mengangkat tangan masa mula-mula bertakbiratul ihram dengan apa cara sekalipun, asalkan diangkat, dapatlah sunatnya. Itu yang pertama, angkat tangan, Allahu Akbar, dengan apa cara sekalipun, angkat tangan, dapat sunat. Itu satu. Tapi yang terbaik, yang afdal mengikut mazhab Syafi'i, angkat tangan tu biarlah sempurna. Asal dalam ni dia sebut asal angkat saja dapat dah sunat tu. Asal angkat. Sebab ada orang tak angkat terus. Kan ada hak tak angkat terus. Tetapi yang eloknya, ini kata dalam mazhab ni, tapak tangan menghadap kiblat, bertentang dengan bahu dan hujung jari bertentang dengan cuping telinga sebelah atas, dan kedua-dua ibu jari bertentang dengan cuping telinga sebelah bawah. Maknanya Allahu Akbar, jari dibuka,
Jari tak dirapatkan, jari dibuka. Bersetentang dengan bahu, ibu jari di hujung cuping telinga, hujung jari bertentang dengan cuping. Itu tak perlu sentuh cuping telinga, cuma bersetentang. Bersetentang ni yang terbaik dalam mazhab Syafi'i. Dalam keadaan kita jari kita buka, seolah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan. Ada macam-macam cara dalam mengangkat tangan ni. Dalam banyak ibadah pun ada angkat tangan. Bila kita nak mengagungkan Allah, kita akan angkat tangan. Mengagungkan Allah, kita akan angkat tangan. Macam orang tawaf juga, nak mengagung Bismillahirrahmanirrahim, dia akan angkat tangan. Biasa orang biasa pergi umrah, biasa pergi haji, dia tahu Bismillahirrahmanirrahim, angkat tangan. Kan? Jadi angkat tangan ni sebagai simbol kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas. Kalau kita tahu yang terbaik, cuba buat yang terbaik. Kata Syekh Nuruddin, dia kata yang sebaik-baiknya buatlah yang terbaik. Kita naklah sembahyang, kita buat tuan-tuan. Dalam solat kita semua kita buat. Jadi kata Tuan Guru Syekh Nuruddin, dia kata buatlah yang terbaik yang kita mampu dalam solat kita. Buat yang terbaik. Sebab apa? Kita nak mempersembahkan solat ini sebagai ibadat yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Nabi SAW sebut manusia ni paling hampir dengan Allah adalah ketika dalam solat, ketika sujud. Dalam tafsir surah Al-Fatihah disebut, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab setiap ayat. Hamba-Ku sedang memuji-Ku. Allah menjawab setiap ayat yang kita baca. Jadi kita buat yang terbaik bila kita nak persembahkan solat kita kepada Allah SWT. Setelah habis menyebut akbar, turunkan kedua tangan itu, diletak tapak tangannya yang kiri ke bawah dada, ke atas sedikit daripada pusat, bertentangan dengan jantung hati, miring ke kiri. Manakala tapak tangan sebelah kanan digenggamkan atas tapak tangan yang kiri itu, dan boleh juga ditemukan pergelangan atas pergelangan tangan kiri, dan jari-jari digenggam pada hujung lengan tangan kiri. Jadi lepas kita takbir Allahu Akbar, kita letak tangan bawah sikit pada dada, atas sikit pada pusat. Ni dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab yang kita belajar. Tapi tuan-tuan, kalau kita baca dalam mazhab-mazhab yang lain, macam-macam cara. Ada yang letak di bawah pusat. Jadi cerita dia, tuan-tuan, kita nak ikut hak mana? Ikut hak kita belajar. Sebab ilmu agak perkara berkaitan dengan ibadah ini, dia mesti buat dengan ilmu. Jangan duk tengok orang. Tengok tu Arab letak di sini, kita pun nak letak di sini. Kita tak belajar pun tentang apa pendapat yang mengatakan letak di bawah pada pusat. Kita tak belajar. Jadi kita ikut tak boleh dalam beribadat. Dia mesti dengan ilmu. Kita berhujah dengan ilmu, dengan kitab yang kita belajar. Guru kita ajak kita cara letak tangan macam ni yang sunat, kita pun letak tangan yang ni sunat. InsyaAllah dia jadi ibadat. Tuan-tuan jangan risau. Pasal apalah orang Arab tu guru, ulama besar dia pun letak macam ni. Kalau kita belajar tak apa. Benda ni bukannya benda yang benda usul. Dia cuma benda yang furuk, nak letak tak mana. Jadi kalau kitab yang kita belajar kata letak di bawah pada dada, atas pada pusat, berpandukan ilmu yang kita belajar ni kita ikut, itulah nama dia ilmu. Beribadat dengan ilmu, bukannya beribadat dengan taklid. Ibadat dengan taklid tak diterima Allah. Tak kiralah kita ikut siapa, tak diterima Allah. Dia mesti ibadat dengan ilmu. Ilmu ni apa dia? Benda yang kita belajar, bukan benda yang kita tengok macam tu ya. Benda yang kita belajar, itu baru nama dia ilmu. Jadi kita buat seperti mana yang kita belajar, insya-Allah dia jadi ibadat yang betul. Bab soal orang lain berbeza dengan kita, bab ni tak ada masalah nak berbeza. Dia bukan benda usul. Yang penting kita solat, rukun jaga, rukun tak ada perbezaan. Rukun tak ada perbezaan. Benda sunat ni benda yang banyak perbezaan. Perbezaan ini Nabi kata apa? Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbezaan di kalangan umatku adalah rahmat.
Maksud umat di sini ulama tafsir adalah para mujtahid. Para mujtahid berbeza-beza pendapat, ini adalah rahmat. Kenapa? Ada orang ni dia senang dengan cara ikut hak ni, ada orang ni dia senang dengan cara ikut hak ni. Tak jadi masalah. Itulah rahmat, kasih sayang Allah. Tak rigid, tak, orang kata tak keras Islam ni. Bila sembahyang mesti duduk macam ni, tak keras Islam ni. Jadi perbezaan itu yang Nabi kata rahmat. Tapi perbezaan siapa? Perbezaan mujtahid, orang-orang yang mampu berijtihad. Jadi kita orang awam, termasuk saya, kita ikut dengan mazhab ataupun guru yang kita belajar dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, baca doa iftitah lepas takbiratul ihram. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi tuan-tuan, kita baca doa iftitah ini sesempurna yang boleh, dan jangan duk tersilap pula. Yang pertama dia kata wa ma ana minal musyrikin, aku bukan orang yang mensyirikkan Allah. Di hujung halas sekali wa ana minal muslimin, aku orang yang berserah diri kepada Allah. Jangan duk terkalih wa ma ana minal muslimin, jam terus. Dia menafikan dia orang Islam pula. Wa ma ana minal musyrikin, kemudian wa ana minal muslimin. Kalau dalam ayat dalam surah Al-Anfal dia kata apa? Wa ana awwalul muslimin. Tak jadi masalah sebut hak mana, ya. Jadi kita baca sebaiknya macam yang disebut hari itulah, nak kita khusyuk, kita faham apa yang kita baca. Alhamdulillah, Allahu akbar kabira, semua orang tahu dah, Allah maha besar, walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah pada waktu pagi dan petang dan pagi, waktu pagi dan petang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, aku luruskan dan aku berserah diri dan aku bukan dari kalangan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu semua ni, masa baca tu kita ingat makna dia, insya-Allah kita khusyuk, tuan-tuan. InsyaAllah kita boleh khusyuk. Doa iftitah ni adalah sunat dalam semua solat, kecuali solat jenazah yang jenazah ada di depan. Kalau solat jenazah ghaib, ada juga pendapat ulama kata sunat juga doa iftitah. Tapi kalau jenazah ada di depan, makruh kita baca. Kita sembahyang jenazah tu ada di depan, kita kena segerakan untuk ke bumi, segera untuk ke bumi. Jadi tak perlu baca doa iftitah. Jangan dia buat rajin pula. Saya Allahu akbar kabira, imam baca Fatihah terus. Saya imam Allahu akbar kali kedua, kita Fatihah tak baca lagi. Jadi kita masbuk pula dengan imam lagi. Jadi terus itu Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil doa sembahyang bacaan dalam solat jenazah. Solat lain semua disunatkan kita baca doa iftitah. Persembahan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita mulakan solat kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan membuat aku janji dengan Allah Subhanahu wa taala, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadah nusukku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, kerana Allah Subhanahu wa taala Tuhan sekalian alam. La syarika lahu, aku tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Wa bidzalika umirtu, yang demikian itulah yang disuruh kepadaku. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah dari kalangan orang Islam. Jadi tuan-tuan, ini adalah doa dan juga perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyaringkan yang kedua, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim pada tiap-tiap rakaat sebelum membaca bismillahirrahmanirrahim untuk Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim dibaca dalam keadaan sir, walaupun ketika salat yang sunat dibaca jahat.
A'udzubillah dibaca dengan sir. Kenapa? Nak membezakan dia dengan ayat. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, kita sembahyang dengan imam mazhab lain, depa terus kita dengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Bukan makna mereka tak baca bismillah. Adab baca Al-Quran semua mula dengan bismillah, tapi kecuali surah Taubah kan. Tapi mereka baca secara sir. Kenapa? Membezakan ayat dengan yang bukan ayat. Sebab pada qaul mereka bismillah bukan sebahagian daripada ayat Al-Quran. Jangan kita kata mereka tak baca, mereka lebih beradab dengan Al-Quran nak banding dengan kita ni. Tutup imam guru yang mulia ni, Umay Hafiz, kita tengok mereka baca terus Alhamdulillah. Adakah mereka tak beradab dengan Al-Quran? Bukan mereka tak beradab, mereka nak membezakan ayat dengan bukan ayat. Jadi kita yang kata bismillah ni ayat dalam mazhab Syafi'i, kita sirkan, perlahankan a'udzubillah. Bukan kata kita tak beradab. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Kata Allah, apabila kau baca Al-Quran, minta lindung dengan Allah. Apa dia? A'udzubillah itulah isti'azah ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia bukan ayat Quran, tapi adab kita dengan Al-Quran. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim kita baca secara sir. Kemudian bismillah kita kuat. Kenapa? Kerana kita ini dia adalah ayat Al-Quran. Baik. Yang seterusnya, menyaringkan suara, bersebut ataupun jahar. Bahasa Melayu Melayu kata jahar. Ketika baca Fatihah dan surah pada sembahyang subuh, 2 rakaat yang pertama sembahyang maghrib, 2 rakaat yang pertama sembahyang isyak, sembahyang Jumaat, sembahyang raya puasa dan haji, sembahyang gerhana bulan, sembahyang minta hujan, sembahyang tarawih dan 2 rakaat sembahyang sunat tawaf yang dilakukan waktu malam atau waktu subuh. Jadi yang ini semua kita tahulah masa mana nak baca jahar ni. Cuma ada sedikit perbezaan pada solat gerhana matahari. Ada kaul yang kata sunat baca kuat, ada kaul yang kata sunat baca perlahan. Gerhana matahari di solat dia waktu siang lah kan, waktu siang. Jadi ada yang mengatakan sunat baca kuat, ada yang mengatakan sunat baca perlahan. Yang ini tak ada masalah tentang nak ikut yang mana. Cuma dalam ni dia sebut sunat gerhana bulan saja yang dibaca kuat. Gerhana bulan ni kena belajar sembahyang dia no? Kita kena belajar. Lagi tersilap tak belajar, kita tersilap dengan imam. Baik. Yang seterusnya membaca dengan suara perlahan atau sir di tempat-tempat yang lain daripada yang tersebut pada yang di atas yang sah, iaitu sempurna seperti sembahyang zuhur, sembahyang asar, sunat-sunat mengiringi waktu, sunat rawatib tu, rakaat yang ketiga maghrib, 2 rakaat yang akhir bagi isyak, sembahyang gerhana matahari, yang dalam ini disebut gerhana matahari sebagai sir, dan sembahyang-sembahyang yang lain. Tetapi segala sembahyang sunat mutlak yang diperbuat pada waktu malam sunat dibaca secara sederhana antara kuat dan perlahan. Baik. Itu tak ada masalah kita nak baca kuat baca perlahan. Yang disebut ni kalau kita sembahyang seorang. Kalau sembahyang berjamaah, imam sahaja yang baca kuat. Kita jangan duk balung kuat-kuat pula, kacau orang ni semua. Jadi saya kata nak berhenti tadi, saya kena berhenti. InsyaAllah kita akan sambung tentang menyebut amin. Menyebut habis sampai tadi. Menyebut amin lepas habis membaca Fatihah bagi diri sendiri dan menyebut amin berserta dengan amin yang disebut oleh imam. Membaca surah atau ayat Quran lepas membaca Fatihah pada 2 rakaat pertama bagi imam atau orang yang sembahyang seorang diri, dan surah itu hendaklah mengikut susunannya yang ada di dalam mushaf, jangan ditunggang terbalikkan. Ni adab kita baca Quran. Kita baca dengan eloklah mengikut adab dia. Jadi malam ni saya berhenti setakat tu. InsyaAllah kita akan masuk pada takbir intiqalat. Tak ada nak habis tuan-tuan, tak ada nak habis. InsyaAllah kita akan habis nanti kemudian, jika diizinkan oleh Allah SWT dan diberi kesempatan kepada kita akan habiskan semua tuan-tuan. Benda sunat ni benda yang menyempurnakan ibadah kita. Buatlah, jangan malas, jangan kita rasa berat.
kerana ini adalah benda yang kita nak persembahkan kepada Allah. Sunat ini untuk menyempurnakan ibadat kita. Dah tentulah kita nak balasan yang sempurna, maka kita buatlah yang sesempurna yang boleh, insya-Allah. Wallahu alam, saya akan berhenti setakat tu. InsyaAllah kita akan sambung dengan mengucap takbir intiqalat yang 5, iaitu selain daripada takbiratul ihram. Kita akan sambung nanti insyaAllah. Wallahu alam. Marilah sama-sama kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل وباء. اللهم إنا نستودعك بلدنا وبلد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أعلى وأعلم.